Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita, iaitu pengajian doa dan juga zikir menggunakan kitab doa dan taubat para nabi. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah. Sekalipun kita berada di dalam PKP 3.0, bahkan dalam lockdown secara total lah, beberapa hari lagi, saya ingat mungkin hari Selasa tu, Jadi ini semua adalah satu nikmat, walaupun di dalam musibah PKP ini, maka tuan-tuan dan puan, marilah kita sepanjang lockdown ini yang mungkin akan mengambil masa yang agak lama, 2 minggu, mungkin extend 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke. Masa yang terluang ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu di page Akademi Sunnah ni. Begitu juga page saya, Usama Ahmad Razi. InsyaAllah kita akan berkongsi lah, live ataupun video, voice note ke, penulisan ke, misalnya pendek ke, panjang ke. InsyaAllah kita cuba usahakanlah sepanjang lockdown ini. Jadi seperti mana para salafus salih, mereka memanfaatkan masa-masa yang terluang ini untuk berkhalwat ataupun menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla, untuk ibadah yang lebih bersifat peribadi, kan. Sebab itu kita sebut duduk di rumah dapat pahala. Jadi duduk di rumah dapat pahala, namun bukan duduk saja, makan tidur, tapi duduk sambil beribadah. Itu baru kata duduk rumah dapat pahala. Maka kita manfaatkanlah teknologi moden yang ada hari ini, ruang yang ada, walaupun kita mungkin tak apa suka, tetapi itulah hakikatnya, realiti pada hari ini. Itulah waqi' yang kita kena hadapi pada hari ini. Walaupun kita mungkin tak apa suka, mungkin agak susah nak setting itu ini, nak memahami, nak study benda yang baru, terutama bagi orang yang dah berusia, orang yang tua-tua. Yang muda-muda pun kadang tak apa nak faham teknologi yang moden hari ini, apatah lagi orang tua-tua. Tapi ini semualah ilmu yang bermanfaat jika kita gunakannya untuk ilmu dan juga ibadah, untuk kebaikan. Baik, hayakumullah wa sahlan wa marhaban bikum. Pada siapa yang baru masuk, jika kita perasan, kita masih berada pada bulan Syawal, namun pada minggu-minggu yang terakhir dah, tak sampai 2 minggu lah, seminggu lebih saja lagi berbaki daripada Syawal. Maka jangan lupa untuk mengambil sunnah yang cukup hebat, cukup besar, tawaran yang cukup menarik, iaitu ibadah berpuasa 6, puasa Syawal. Karena kita sedia maklum lah dalam hadis Sahih Muslim, hampir semua orang hafal hadis ni, kan. Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Maksudnya siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari daripada Syawal, maka seolah dia berpuasa 1 tahun keseluruhan. Seolah-olah 1 tahun. Ekstra 6 hari tapi dapat ganjaran seolah 1 tahun. Jadi ganjaran yang cukup menarik, tawaran yang cukup hebat.
bagi siapa yang belum lagi berpuasa, jangan kita bersedih, jangan berputus asa. Kerana kalau tuan-tuan perasan dekat Facebook wall saya, page saya ada share pandangan daripada Imam Nawawi rahmatullah alaih, imam besar dalam mazhab kita Syafi'i. Dan kita ada syarah pada Sahih Muslim. Sebab hadis ni dalam Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi pada hadis ini, dia sebut yang afdal adalah mengikuti puasa 6 itu selepas selesainya Aidil Fitri secara berturut-turut. Mana raya kedua lah kita panggil hari ni. 2 Syawal ataupun raya tu sebenarnya 1 Syawal saja. Kita panggil raya kedua lah. 2 Syawal raya kedua. 2 Syawal raya yang kedua. Kita sambung saja. Tapi ada soalan tadi ya. Soalan daripada admin kita. Kalau puasa 3 hari setiap bulan, adakah dikira setahun? Ya. Ada hadis juga. Hadis yang sahih. Puasa 3 hari setiap tahun. Setiap bulan. Setiap tahun. Setiap bulan. Tapi yang ni dia setiap bulan lah. 3 pada setiap bulan. So, kalau kita kira buat matematik mudah lah ni. Ni matematik yang mudah lah. Sebulan 3. Kalau 12 bulan, 36. So 36 hari kali dengan 10 kebaikan, dia jadi 360. Lebih kurang setahun lah, 360 hari. Kalau kalender bulan, 360 hari lebih kurang. Kalender kita matahari masih 365. So lebih kurang setahun lah. Sebab setiap daripada ganjaran, pahala dikali dengan 10. So jadilah tu 3 hari setiap bulan. Itu pun jangan tinggalkan puasa putih ataupun 3 hari pada setiap bulan. Mana-mana hari pun boleh, tak ada masalah. Ada riwayat yang lebih umum menyebut 3 hari dalam mana-mana hari dalam 1 bulan. Itu tak semestinya tengah bulan hari putih. Jadi yang afdalnya straight 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hari straight itu paling afdal kata Imam Nawawi. Tapi katakanlah kita ni ada pelbagai halangan ke, kadang nak pergi beraya ke, kadang tak apa sihat, selang-seli, ada sehari puasa, esok cuti, lusa 2 hari, dan tulat pula dia selang-seli, kadang 2, kadang 3, kadang selang 4 hari ke, rongak lah, berselerak sana sini. Asalkan cukup 6 hari dalam 1 bulan tu, mana-mana dia petik 6 hari, juga mendapat fadilat al-mutaba'ah, ataupun yang mengikuti, puasa yang mengikuti, dapat juga fadilat. Jadi tak ada masalah. Itu yang Mak Saleh kata, better late than never. Lebih baik lewat daripada tak buat langsung. Buat ujung-ujung pun tak apa, daripada tak puasa langsung. Tak habis pun tak apa, kata kita puasa 5 hari tak cukup 6. Lebih baik daripada tak puasa langsung. Jadi jangan sekali berputus asa. Dengan rahmat Allah ni luas, maka cubalah ambil, walaupun tak cukup 6 pun, cubalah kejar jugalah puasa 6 ini. Mudah-mudahan dapatlah ganjaran seolah 1 tahun berpuasa. Baik, itu peringatan yang penting bagi kita semua di minggu-minggu terakhir ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapatlah ganjaran ni. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, hayakumullah, ahlan wa sahlan. Banyak dah ada ramai dah masuk dalam live kita. Malam ni kita boleh mulalah. Bismillah. Malam ni alhamdulillah juadah kita T.O. Pudina. Kita pun Arab panggil Syahi Nak-Nak. T campur dengan Pudina sikit. Pudina saya tanam depan rumah. Belakang ni je lah. So, bila petik petang tadi, kita terus minum. PKP ni bolehlah kita isi masa ni dengan bercucuk tanam sikit lah. Mudahan dia bermanfaat lah, kan? Untuk sama ada kita sini makan, bagi jiran ataupun binatang makan. InsyaAllah dapat pahala sedekah lah. Baik, kita masih membincangkan kitab ni lah. Kitab Doa dan Taubat Para Nabi. Ini terbitan daripada Muhim dan juga karya PIS. Tuan-tuan boleh dapati
bagi siapa yang belum mempunyai ya, daripada admin kita. Baik, kuliah lepas kita berhenti pada doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini insya-Allah kita akan masuk pada doa Nabi Musa alaihissalam. Bab berkaitan dengan doa Nabi Musa alaihissalam. Baik, doa Nabi Musa ni dia istimewa sikitlah. Special sikitlah. Seperti mana disebut oleh pengarang kita kan, Syekh Abdul Razak. Istimewanya Nabi Musa alaihissalam ni kerana ia antara kisah yang paling banyak dalam Al-Quran. Jadi penceritaan pasal Nabi Musa ni antara yang paling banyak dalam Al-Quran. Dan yang kisah yang lebih famous, lebih masyhur. Kita pun selalu dengar cerita Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni dia istimewa sikit lah. Yang mana kisah-kisah Nabi Musa ni, kisah-kisah yang hebat. Dan sangat banyak pengajaran. Kisah-kisah dia hebat, mencabar. Dan sangat banyak pengajaran, prinsip, panduan yang boleh kita dapat daripada kisah Nabi Musa AS dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana Nabi Musa berhadapan dengan pelampau yang agung, pelampau yang hebat, yang maha zalim, yang sangat jahat, iaitu Fir'aun. Yang lain pun hebat jugalah ujian dia apa. Tapi tak sehebat ujian Fir'aun. Dia cukup hebat. Begitu juga Nabi Musa AS berhadapan dengan kaum dia yang sangat degil, iaitu Bani Israel. Antara kaum yang paling degil antara kaum-kaum yang lain, iaitu Bani Israel. Ataupun Yahudi lah. Sampai hari ni pun lah. Kita tengok ia satu tugas yang sangat mencabar nak dakwah kepada Yahudi ni. Zaman Nabi SAW pun, Nabi sendiri sebagai Rasul, dia dakwah. Tak ramai Yahudi yang masuk Islam. Tak ramai. Sejarah membuktikan. Sahabi ataupun sahabat yang memeluk Islam ni tak ramai. Di kebanyakannya mereka kufur. Berbanding dengan kaum yang lain macam Arab, Parsi, ataupun Qibti, Mesir, dan kaum-kaum yang lain, Turki, lebih mudah memeluk Islam. Berbanding dengan Yahudi sampai zaman kita hari ini sukar untuk jumpa Yahudi yang memeluk Islam, yang masuk Islam. Sukar. Tapi ada lah kan. Ada. Ataupun tak masuk Islam pun dia lunak pada Islam, ataupun dia tidaklah seperti mana Yahudi Zionis, macam Yahudi Ortodoks yang ada di Palestin pun hari ni, taklah mereka ni sampai menyokong konsep negara Yahudi. Mereka pun menentang. Tapi tak ramai. Majoritinya memang kaum yang sangat degil, yang sangat sukar untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi sesuailah kan, ujian yang diterima oleh Nabi Musa berbanding dengan apa yang diceritakan dalam Quran, sehingga mengangkat kedudukannya, cerita yang istimewa, yang lebih banyak, yang pelbagai. Itu sesuai dengan ujian yang diterima. So Nabi Musa diangkat kerana apa? Kerana ujian dia pun lebih hebatlah berbanding dengan Rasul dan Nabi yang lain. Baik. Jadi bersama dengan ujian dan juga kisah, ya, datang bersamanya doa. So bila banyaknya ujian, banyaknya kisah, banyak juga doa. Sehingga kan Syekh Abdul Razak Hafizahullah memuatkan dalam kitab ini sehingga 6 doa. Kalau Nabi-Nabi lain ada 1, 2, Nabi Musa ni ada sampai 6 doa. So kuliah-kuliah akan datang ni mungkin kita ada banyak siri lah kan. Siri doa Nabi Musa ni ada banyak sebab dia ada 6 doa, mungkin 2-3 siri kan. So malam ni kita akan masuk beberapa doa lah, mungkin 2-3 doa siri yang pertama ni. Baik, terus sikit mukadimah lah berkaitan dengan Nabi Musa dan doa-doa dia yang banyak. Kenapa doa dia ada banyak sampai 6? Baik, kita lihat doa yang pertama. Itu doa dalam Quran. Ya Allah Azza wa Jalla rakamkan dalam Quran doa Nabi Musa AS. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Maksudnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah daku. Faghafara lah, innahu huwal ghafurur rahim. Lalu dia telah memberi pengampunan baginya, kerana sesungguhnya dia benar-benar yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Surah Al-Qasas ayat 16. Surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Jadi dalam doa ini Nabi Musa AS berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Dia telah menzalimi diri sendiri. So, menzalimi diri apa maksud? Kalau menzalimi orang lain, yang ni sedia maklum. Curi duit orang kan. Pukul orang. Menzalimi orang. Tapi menzalimi diri, apa maksudnya? Iaitu melakukan dosa. Bila kita menzalimi diri, membuat dosa, disebabkan dosa itu, maka kita diazab. Secara tidak langsung kita mengazab diri sendiri. Iaitu menzalimi diri sendiri. Itu maksudnya, menzalimi diri makna melakukan dosa. Maka Allah ampunkan baginya. Kerana Allah Maha Pengampun. Doa ini, dia ada latar belakang dia, background dia. Ataupun sebab nuzul dia lah. Apa sebab turunnya Quran ini? Dia ada sebab di belakangnya, iaitu taubat Nabi Musa setelah membunuh seorang lelaki Koptik. Nabi Musa telah terbunuh, bukan dia sengaja membunuh, dia telah terbunuh. Kena pilih perkataan betul-betul, kena rinci perkataan. Sebab kita cerita pasal Nabi, Rasul, bukan cerita kawan kita, cerita orang kampung kita. So, Nabi Musa bukan membunuh, dia telah terbunuh. Secara tidak sengaja telah terbunuh seorang lelaki Koptik. So, Koptik ni kita panggil Qibti lah. Bahasa Arab dia panggil Qibti. Mat Saleh panggil Koptik. Mereka adalah kaum yang asal yang majoriti lah, kebanyakannya di Mesir satu ketika dahulu. Namun apabila Islam datang, Arab-Arab juga berhijrah ke Mesir, dan akhirnya bercampur, berkahwin, silang, dan akhirnya mereka ini menjadi Arab. Menjadi Arab. So, Arab ini asalnya dikatakan daripada Yaman. Itu Arab yang asal. Kaum Nabi Hud alaihi salam. So, mereka ini Arab berhijrah naik ke utara, keseluruhan semenanjung tanah Arab, berkahwin campur dengan kaum-kaum yang lain. Termasuklah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail, dia apabila Nabi Ismail membesar di Mekah, kaum Arab ini mereka berhijrah dan jumpa satu penempatan yang mana adanya banyak burung-burung bertawaf. Di atasnya tanda tempat tersebut subur lah, ada air. Memang ada zam-zam pun lah. Jadi kabilah-kabilah Arab ni berhenti dan minta izin kepada mereka, iaitu Hajar, kita panggil Siti Hajar, untuk mereka kekal di sana ataupun untuk menetap. So, mereka berkahwin dengan Nabi Ismail AS dan akhirnya membentuk satu kabilah Arab yang mana membesar. So, Arab ini dia ada satu sifat yang mana mereka menguasai. So, dia kahwin campur, dia jadi Arab. Lepas tu kita lihat di dunia sekarang ni, bangsa yang terbesar antaranya Arab. Selain bangsa-bangsa lain kan. Arab antara bangsa yang terbesar. Kita lihat semenanjung tanah Arab sampailah ke Iraq, sepadan daripada timur, barat tu sampai ke Maghribi. Itu semua mereka menganggap diri mereka Arab juga. Jadi kenapa dia sangat luas tersebar? Jadi mereka berkahwin silang dan menjadikan walin Arab. So, Arab yang asal itu
Tetapi yang berkahwin campur dan akhirnya menjadi Arab juga. Macam kita jugalah kat Malaysia ni. Konsep dia lebih kurang kita kat Malaysia. Kita di Malaysia ni, hak Melayu asli ni, mungkin orang kata orang asli. Tapi bila dah berkahwin dengan Cina, dengan India, dengan Sabah, Sarawak, jadi Melayu belaka. Mamak yang kadang memang kita tengok memang India lah. Dengan bahasa Tamil, dengan bajunya, dengan makanan. Tapi mengaku Melayu. Bersongkok, pakai baju Melayu. Jadi Melayu. Apa dia telah menjadi Melayu. Begitulah Mesir. Ini Mesir Arab lah. Tapi asalnya Qibti ni. Baik, itu asal Qibti. Lelaki yang mana telah terbunuh. Hayyakumullah ala wa sahlan. Hayyakumullah Muhammad Liu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayyakumullah. Steady Ustaz. Muhammad Najmi. Hayyakumullah. Steady. Haji Syahrul. Barakallahu fiqh. Ustaz, lama dah tak jumpa Ustaz dekat live FB. Haji Syahrul Aiman. Lama dah tak live. InsyaAllah seminggu sekali kita live lah, paling kurang. Hayyakumullah. Puan Ismi Juna. Alhamdulillah. Puan Hamdi. Haji Hamdi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi latar belakangnya terbunuh dengan tidak sengaja. Kerana Nabi Musa AS nak membantu daripada Bani Israel lah, lelaki yang sebangsa dengan baginda iaitu Bani Israel. Dia nak bantu tapi bila nak tolong tu terbunuh. Dan terbunuh ini satu yang agak unik kerana dengan tumbukan. Mati terbunuh hanya dengan tumbukan. Baik, tumbukan ini Allahu'alam, sebagian ulama cuba untuk memberi kan sebab lah. Macam mana boleh terbunuh tu hanya dengan tumbukan? Kerana Nabi Musa dia seorang Nabi, takkan ditumbuk orang sampai mati. Biasanya yang tumbuk orang sampai mati ni gangster. Gangster ataupun kita kata apa, mafia. Jenis tumbuk orang sampai mati. Jarang orang yang tumbuk sampai mati. Kalau kata pukul dengan besi, pukul dengan kayu kan, dengan batu, memang matilah kan. Kalau tumbuk ni sebenarnya tak ada niat untuk membunuh. Tumbukan itu saja dah jadi satu dalil bukti bahawa Nabi Musa AS bukanlah sengaja. So kenapa tumbukan ini boleh menyebabkan kematian? Wallahualam, seperti Hamka dalam kitab tafsir dia, Tafsir Al-Azhar, dia menyebut barangkali kerana orang yang ditumbuk itu memang ada sakit. Ada sakit dan dia sebut mungkin sakit jantung. Bila kena tumbuk dia mati. Mati bukan sebab tumbukan, kerana sakit jantung. Cuma tumbukan itu trigger lah, menyebabkan jantung dia ini bermasalah dan meninggal. Macam hari ni lah, kata orang yang kena COVID kan, tiba-tiba rebah, tiba-tiba mati mengejut. Mungkin kerana COVID itu trigger penyakit yang lain. Jadi benda tu tetap juga salah lah. Bukan kata-kata kita justify, boleh. Bukan disebabkan COVID, disebabkan penyakit yang lain, maka boleh untuk kita dijangkiti COVID. Tak juga. Kan? Walaupun dia trigger. Kerana apa? Nabi Musa AS dalam kisah ini, dia tidak menyalahkan takdir. Tetapi dia bertaubat. Dia tak kata ini takdir. Tapi dia menyalahkan diri dia. Sebab tu ayat Quran tadi, aku menzalimi diriku. Dia tak kata ni takdir je. Dia memang nak mati lah. Atau dia mati disebabkan yang lain. Faktor penyakit yang lain. Macam sebahagian orang kita hari ni kan, yang membuat teori-teori konspirasi. Dia mati sebab sakit jantung, bukan sebab COVID. Dia mati darah tinggi, sakit buah pinggang, denggi, dan sebagainya kan. Bukan disebabkan COVID. Jadi kita menyalahkan takdir ataupun menyalahkan
orang yang lain. Kita main apa masalah panggil ni? Blame game. Masalah panggil blame game. Dia kerja nak main game siapa salah. Duk cari siapa salah. Bukan salah COVID. Bukan disebabkan itu, sebabkan ini. So dia cuba mencari sebab-sebab yang lain untuk justify. So Nabi Musa AS tak begitu. Dia tak justify perbuatan dia. Dia tu mengaku dia menzalimi diri sendiri dan dia tak kata ini takdir ataupun menyalahkan Allah Azza wa Jalla, tidak. Jadi mati yang mengejut ni mungkin disebabkan faktor yang lain, wallahu alam, kita tak tahulah. Itu zaman yang telah lalu dan kita pun tak ada nas. Yang pentingnya dia terbunuh. Dia telah terbunuh dalam kes ni. Itu yang lebih penting lah kan. Sebab apa? Wallahu alam. Zaman tu tak ada macam hari ni ada forensik kan. Boleh bedah siasat. Bolehlah cari kan. Diadili di mahkamah kan. Tapi zaman tu bila terbunuh saja, maka balasnya pun bunuh. Bunuh balas bunuh. Zaman kita kuno lah kan. Asalkan terbunuh, kita akan balas balik. So itulah yang dihadapi oleh Nabi Musa AS. Dan kata Qatadah rahmatullah alaih. Qatadah ni adalah imam dalam bidang tafsir. Daripada tabi'in. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahmatullah alaih. Dia sebut, Qatadah berkata, Nabi Musa AS mengetahui jalan keluar daripada kesilapan tersebut. Maka baginda mendapatkan, baginda tidak menyalahkan Tuhan atas dosa yang dilakukan. Baik, dinukilkan oleh As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Ad-Durrul Mansur fi tafsiri bil ma'thur. Dia kitab yang secara umumnya tafsir bil ma'thur, lebih kurang macam tafsir Ibn Kathir lah. Memang imam hadis dia lebih kurang macam tu saja pembawakan mereka. Metodologi dia bil ma'thur, iaitu dia tafsir Quran dengan Quran balik, ataupun Quran dengan hadis yang sahih, ataupun Quran dengan tafsiran salafus salih. Itu ahli hadis macam Imam Suyuti, Imam Ibn Kathir. Mereka memang daripada kelompok ahli hadis. Cara dia tafsir memang ke arah itu ya. Dia akan ambil tafsir-tafsir daripada salaf, ataupun Quran ataupun hadis. So ini lebih selamat lah bagi kita kan. Tak ada keperluan benda-benda yang lama, bukannya teknologi, benda-benda isu yang baru. Tak perlulah kita nak tafsir semula. Kita memadai dengan bil ma'thur. Kecuali lah kes-kes yang baru kan. Itu memerlukan ijtihad. Bismillah. Jadi poin yang penting disebut oleh Imam Qatadah di sini apa? Baginda tidak menyalahkan Tuhan. Ini kita kena faham konsep ni. Tidak menyalahkan Tuhan apabila ditimpa musibah, menyalahkan takdir. Termasuklah terlalu menyalahkan pihak-pihak yang lain. Memang kita kata kerajaan bersalahlah dalam beberapa kes yang terbukti kan. Contohnya macam terbukti secara statistik moratorium yang mana bank mendapat untung yang besar. Kenapa tidak mereka juga berkorban seperti mana orang yang lain. Yang marhin ini berkorban, tidak bekerja ataupun sangat terjejas dari sudut pendapatan. So terbukti secara statistik. Walaupun ada orang yang backup bank, sebut bank, sebenarnya kita juga adalah pemegang saham bank. Betul kita pemegang saham bank, tapi pemegang yang sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya tak begitu memberi impak yang besar. Impak yang lebih besar adalah memberi moratorium kepada para marhin ni. Dari sudut tu ya, memang kita kalau nak main blame game, memang adalah salah kerajaan di situ. Ada juga salah kerajaan pada pengurusan border sempadan. Itu terbukti. Masuknya varian baru, masuknya juga kes-kes yang baru melalui sempadan. Kenapa tak dijaga dengan efisien? Begitu juga salah kerajaan dalam melihat tempat-tempat yang sangat berisiko tinggi kan, secara statistik macam kilang, macam sekolah.
Sudut itu ada betul. Tapi pada masa yang sama juga, kita kena menyalahkan diri sendiri juga. Kerana ini panduan daripada Nabi Musa AS. Dia menzalimi dirinya. Dia sebut, aku menzalimi diriku. So, kita kalau kira duk semua orang salah, kerajaan salah, kita tak salah langsung, tak boleh juga. Kena juga menyalahkan diri sendiri. Seperti mana kita lihat SOP yang tidak dipatuhi kan pada hari ini. Tersebar luas kan. Anti-anti vaksin pun di kalangan kita juga. Kadang-kadang ibu bapa, orang tua-tua duk baca WhatsApp. Anak-anak tak didik, tak cegah maklumat-maklumat daripada WhatsApp mereka. Jadi kita kena juga menyalahkan diri kita supaya kita ini sedar hakikat hamba. Jangan kita ni sampai terlalu angkuh sehingga kita sentiasa menyalahkan orang yang lain. So, sifat menyalahkan diri sini menjadikan kita sifat kehambaan itu lebih tinggi dalam diri kita. So kita sedar kita ni hamba, maka kita sentiasa menganggap kita bersalah. So ini penting juga. Poin di sini, tidak menyalahkan Tuhan, itu juga tidak menyalahkan orang yang lain secara berlebihan. Tetapi jika terbukti salah, ya betul, tapi tidaklah secara berlebihan. Al-Allamah Ibn Sa'di menyebut antara pengajaran kisah Nabi Musa AS, membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian secara bertulis atau kontrak sosial adalah tidak dibenarkan. Dalilnya Nabi Musa AS menyesal membunuh lelaki Koptik, bahkan istighfar dan taubat pada Allah. Dalam kitab Taisir Al-Latif Al-Mannan, ini tafsir adalah tafsir Ibn Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Nama ringkas dia, nama panjang dia yang tadilah. Jadi Syekh Ibn Sa'di sebut larangan membunuh orang kafir. Yang mana orang kafir yang ada perjanjian, orang kafir yang ada kontrak sosial. Macam zaman kita hari inilah. Kafir zimmi, yang mana mereka menjadi warga negara, kan, ataupun bukan warga negara kan, dia masuk dapat visa, mereka dilindungi, tak boleh sesuka hatilah menzaliminya. Walaupun setengah perkara umat Islam ada keistimewaan, itu tak dapat dinafikan, tapi taklah sampai menzalimi. Tapi alhamdulillah yang ada di Malaysia kita ni, umat Islam ada sedikit keistimewaan, tapi taklah sampai menzalimi. Kadang orang kata ni keistimewaan Melayu yang ada hari ni, ya seperti mana Mak Saleh. Kata Mak Saleh tak sama. Mak Saleh sampai nak makan pun tak boleh. Kan, Mak Hitam nak makan dengan dia, dia halau keluar. Orang Afrika halau keluar, tak boleh makan sekali, tak boleh naik bas sekali. Tak sama kan. Memang umat Islam ada sikit keistimewaan, tapi jangan sampai menzalimi. Hayakumullah, hayakumullah, ahlan wa sahlan. Hayakumullah. Haji Jo Montana. Haji Jo Montana ni hantar apa? 45 sen. Oh, hantar star. Masya-Allah. Hantar star dekat Akademi Sunnah kita. Haji Ahmad Kamal, salam Ustaz. Sungai Petani clear. Alhamdulillah, Sungai Petani tak ada masalah. Baik. Ini kita ada Dr. Hilmi Salam. Dr. Hilmi Salam ada soalan. Mohon komen isu viral baru ni. Statement satu tuan guru tentang pelajar Madinah. Tazim, tashbih. Dan sehingga mengkafirkan ibu bapa sendiri. Naudzubillah. Setahu saya tidak pernah diajar sebegitu. Allah Akbar. Yang ni tuan guru ni saya pun tengok jugalah sikit kan. Video kat Facebook. Orang share. Bagus komen sikit lah. Admin kita pun dia peringat suruh komen sikit. Isu ni. Aduh. Baik, saya tengok juga video tu. Video yang agak beremosi ya. Agak beremosi daripada yang tidak sepatutnya daripada seorang tuan guru yang
mempunyai profil yang tinggi kan di Malaysia kita ni. Begitu juga di Indonesia, di Nusantara ni kan. Orang lama lah kan, orang yang dah berusia, orang yang dah tua, sangat beremosi dan tuduhan-tuduhan yang sangat melampau. Tuduhan yang sangat melampau, bahkan melibatkan akidah sebagainya. Yang ni Wallahualam, nombor satu saya nak komen berkaitan dengan akidah. Akidah. Jadi alhamdulillah kita alumni Universiti Islam Madinah ni tak pernah diajar akidah tajsim. Itu menjisimkan Allah. Jadi ke Allah itu ada jisim, kita tak pernah diajar, walaupun sedikit, walaupun sekali ke tidak pernah diajar kan dengan akidah seperti ini. Begitu juga tashbih, menyerupai manusia, tidak pernah. Jadi jika tak pernah diajar seperti macam mana boleh menjadi kafir. So ini mengkafirkan orang tanpa satu hujah yang jelas kan. Tuduhan yang tak ada asas, yang tidak ada dalil yang jelas kan. Tak pernah diajar tapi kata pernah kan. Kata sesuatu yang tak ada. Ini kalau pergi mahkamah memang dia sudah tentu pasti tewas kan. Mahkamah dunia pun, apatah lagi mahkamah akhirat. Itu tuduh sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh orang yang dituduh kan. Tertuduh tak pernah kata macam tu, tapi dia dituduh. Itu yang paling penting lah, cukup penting yang tu kan, akidah. Akidah itu kalau benar menjisimkan Allah, ini kafir, keluar dari Islam. Itu yang kedua adalah berkaitan dengan mengkafirkan ibu bapa. Yang ni juga tidak benar, mengkafirkan orang yang lain ni. Tak pernah dengar pelajar-pelajar Madinah ni balik kafirkan ibu bapa, tak ada. Bahkan kita dihantar balik itu sebab berbuat baik pada ibu bapa. Bukan dia hantar setiap tahun nak pergi kafirkan ibu bapa. Lebih baik tak dia hantar setiap tahun balik. Balik 4 tahun sekali. Pergi, lepas tu last sekali baru balik. Buat apa balik setiap tahun? Balik sebab nak berbakti pada ibu bapa. Takkan balik nak mengkafirkan ibu bapa. Yang ketiga tentang yang free. Yang free ni tak apa penting sangat, tapi saya nak ulas sikit lah. Memandangkan dah terulas yang lain kan. Nombor 3 ni pasal benda-benda free. Juga tak benar dakwaan bahawa pelajar Madinah ni dapat business class. Saya tak pernah naik seumur hidup. Bayar sendiri pun tak pernah untuk naik business class. Tak pernah bayar sendiri. Tak pernah dapat free business class. Jadi mutawif pun tak pernah pula orang semawa pergi business class. Duduk dekat ni aja. Dekat economy class. Mungkin lepas ni insya-Allah Haji Safwan akan upgrade kita lah. Haji Safwan, Haji Humaidi, Haji Hilmi Salam, depa ni sentiasa naik business class. Kita tak pernah naik. Business class Madinah, Kuala Lumpur tak pernah naik. Jeddah, Kuala Lumpur ke tak pernah naik. So dakwaan tu cukup tidak benar. Pelajar dapat business class, dapat business class, lepas tu kata boleh convert pula jadi duit. Dapat cash pula. Business class tu, high extra tu dapat cash. Lepas tu boleh pilih naik ekonomi pula. Kalau dapat cash, maknanya kita ni skim cepat kaya lah kan. Duduk saja saya, convert tiket je dapat cash. Skim cepat kaya. Tak pernah lah kan. So itu pun tak benar. Semua benda tak benar. Hak cerita benda free pun tak benar. Apatah lagi cerita yang akidah dan mengkafirkan ibu bapa, itu lagi tak benar lah kan. Wallahualam. Mudah Allah bagi petunjuklah kepada dia dan kepada kita semua. Kita doa Allah bagi petunjuk untuk kita. Tak payahlah doa yang buruk-buruk kan. Doa bagi petunjuk. Mana tahu dia ni buat U-turn kan. Ramai orang buat U-turn. Terutama zaman-zaman politik, zaman macam ni. Ramai ahli politik U-turn, tapi kita harap juga ahli agama pun U-turn juga. Baik. Jadi itu kata Syekh Sa'di tentang faedah hadis ni, ayat ni, tentang membunuh jiwa orang bukan Islam dilarang.
Juga membunuh jiwa tanpa hak adalah perbuatan melampaui batas meskipun atas tujuan menakut-nakutkan untuk kebaikan. Kecuali berlaku perkara yang syariat benarkan. Ini kata Syekh Ibn Sa'di lagi. Kalau kita nak takut-takutkan orang, acah-acah saja. Bukan nak bunuh, itu pun dilarang. Sebab bila kita acah, kadang terbunuh. Macam hari ni sebagai orang buat prank kan. Buat prank mungkin dia kemalangan. Cedera parah, cacat. Ataupun wa'iyadzubillah mati terus. So, menakut-nakutkan juga perbuatan yang haram. Walaupun tak sampai bunuh. Jadi nak acah-acah ataupun menakutkan juga dilarang. Apatah lagi kata Syekh Abdul Razak, jalan keganasan yang ada pada hari ini. So kadang ada setengah seperti Al-Qaeda, seperti ISIS menggunakan jalan keganasan untuk capai matlamat mereka. Ini juga dilarang. Itu doa yang pertama. Kita lihat doa yang kedua pula. Doa yang seterusnya. Doa yang seterusnya. Haji Ahmad Kamal, semoga Allah merahmati pelajar Universiti Madinah. Amin, amin. InsyaAllah. Ini ujian lah kan. Ujian bagi semua alumni pada ketika ini ya kan. Baik, Haji Hilmi, salam kita. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Betul Ustaz? Betul. Betul kalau Dr. Hilmi salam. Takkan tak betul kan? Hadis sahih dan sahih Muslim. Cukup seorang itu dikira pendusta apabila menceritakan setiap yang dia dengar. Dia dengar-dengar saja, dengar-dengar cerita. Betul, dia pun buat. Pastikan dulu kita punya cerita tu kan. Betul ataupun tidak. Baru kita nak sembang. Entah lagi dalam keadaan yang sangat beremosi. Baik, doa yang kedua pula. Doa yang kedua iaitu diceritakan dalam Al-Quran bila baginda SAW keluar daripada Mesir. Baginda Musa alaihi salam keluar daripada Mesir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja minha khaifan yataqarrabu qala." Maksudnya maka dia Musa telah keluar dari negeri itu dalam keadaan cemas sambil memerhati keadaan sekeliling, dia pun berkata. Mana keluar daripada Mesir, keluar dalam keadaan yang cemas sambil memerhatikan keadaan sekeliling dan berkata, Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Wahai Tuhanku, Engkau selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Ini doa yang kedua pula. Doa selamat daripada orang yang zalim. Minta dijauhkan daripada orang yang zalim. So hari ini kalau kita berhadapan dengan orang yang zalim, pemimpin yang zalim ke, bacalah doa ini. Penguat kuasa yang zalim ke, bacalah doa ini. Tapi janganlah hentam semua. Penguat kuasa bukan semuanya zalim. Sebahagian kecil saja. Kebanyakannya adil. Dalam polis ke, KKM ke, dia penguat kuasa mengikut SOP yang telah digariskan. So dia sendiri itu bukan nak sangat kan. Tapi kadang dia menjalankan tugas. So kita janganlah berlebihan. Kadang kita yang duk provoke, duk rakam kan. Duk cabar dia. Tak perlu lah kan. Walaupun ada memang yang berlebihan. Kalau berlebihan, kuasa ke, polis ke, KKM ke, kita pun buatlah aduan. Kita buat aduan bagi by case. Jangan pukul rata, jangan bubuh dulu dekat Facebook dan sebagainya kan. Dengan alasan ini orang yang zalim. Jangan dulu. Macam polis ke, kita buatlah laporan aduan balik ke Bukit Aman ke. Kan. Jadi dia ni benar-benar mengikuti SOP-nya ataupun tidak. Boleh cabar semula. Tak ada masalah. Banyak aja kes yang dia cabar semula menang. Jadi kita jangan cepat sangat. Tapi kalau kata betul-betul dia zalim, baca doa ni bila berhadapan dengan orang yang zalim. Kemudian Allah Azza wa Jalla sambung lagi kisah Nabi Musa AS. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala. Maksudnya tak kala dia telah bergerak ke arah Madian, dia pun berkata, Asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Maksudnya mudah-mudahan Tuhanku
menunjukkan jalan yang benar kepadaku. Surah Al-Qasas ayat 21 sehingga 22. Hayakumullah Haji MB Nahud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam keadaan sihat walafiat. Baik. Ini juga doa yang kita boleh amal. Asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Mudahan Allah menunjukkan, Tuhanku menunjukkan jalan yang benar kepadaku. Minta ditunjukkan jalan yang benar. Sebab kadang-kala kita sangka A tapi yang betul B. Kita minta Allah tunjuk yang mana satu betul. Kita pun kadang tersilap. Jadi kita minta Allah tunjukkan apa jalan yang sebenar. Baik, apabila disebut zalim tadi, apa yang dimaksudkan zalim? Dimaksudkan adalah mereka nak membalas bunuh. So, Nabi Musa AS dia terbunuh. Sepatutnya diadili dulu kes tu. Tapi mereka pandai-pandai terus jatuh hukuman bunuh balas. Jadi dalam membunuh dengan sengaja ialah qisas. Tanpa sengaja kena diadili dulu apakah yang sesuai. So tak semestinya kena bunuh balik kan. Mungkin diat, bayar denda kan. Satu ekor unta ke ataupun mengikut kebijaksanaan seorang hakim. Mungkin dia nak buat itu, buat ini, nak denda lebih, denda kurang. So kena diadili dulu. Tapi mereka ni nak bunuh terus, bunuh balas. Itu zalim. Itu zalim. Memang salah. Apa yang Nabi Musa AS buat tu salah. Tapi kesalahan itu tidaklah sampai ia dibalas dengan kezaliman. Ayakumullah. Haji Ahmad Effendi. Assalamualaikum Ustaz. Mohon kongsi. Sila. Kongsi jika bermanfaat. Kongsi dengan orang ramai. Tak ada masalah. Ayakumullah. Baik. Dan juga yang dimaksudkan zalim di sini adalah kufur. Iaitu mereka itu sendiri kufur pada Allah. Nabi Musa minta dijauhi daripada kekufuran mereka. Sama ada kekufuran mereka atau kezaliman mereka dalam membalas balik. Iaitu membalas bunuh. Baik. Dan makna doa Nabi Musa AS supaya tunjukkan jalan kebenaran. Apa makna jalan kebenaran? Boleh jadi dua makna. Iaitu yang pertama, jalan yang zahir. Betul-betul jalan. Iaitu jalan nak ke Madian. Betul-betul jalan. Nabi Musa AS nak pergi kota Madian. Jadi dia tak tahu jalan. Dia minta Allah tunjuk jalan. Ini zahir lah. Yang kedua, batin. Jalan apa? Jalan yang benar. Iaitu petunjuk hidayah dunia dan akhirat. Itu jalan yang batin. Jalan yang zahir dan batin. Boleh membawa makna kedua-duanya sekali. Karena kata Ibn Kathir, Allah memenuhi permintaan baginda dan menunjuk kepadanya jalan yang benar di dunia dan akhirat. Dia menjadikan baginda pemberi petunjuk dan yang diberikan petunjuk. Ibn Kathir rahmatullah alaih sebut jalan yang batin, iaitu petunjuk. Adapun Syekh Ibn Sa'di menyebut bahawa yang dimaksudkan jalan yang benar ni adalah baginda tidak tahu jalan yang tepat dan terperinci apabila menuju Madian. Dimaksudkan jalan Madian. So ini adalah satu poin yang menarik yang disebut oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Ibn Sa'di dia faham jalan tu apa? Jalan nak pergi ke Madian. Itu poin yang menarik lah kan. Tidak ada dalam tafsir Ibn Kathir. Baik, Madian ni mana? Madian adalah satu bandar, satu kota yang berada di Tabuk. Ni. Tabuk ni utara Saudi. Dalam Saudi sepadan dengan Jordan, sepadan dengan Sinai, Mesir. Iaitu area itulah Jordan, Sinai. Dekatlah dengan Mesir. Memang sekitar kawasan tu dia panggil Tabuk ni. Di situ ada kota Madian. Sampai hari ni ada. Tapi dia macam batu-batu dekat padang pasir lah, dekat bukit-bukit padang pasir. Dia macam di Madain Saleh. Kalau siapa yang pernah pergi kan, sebelum pandemik dulu kan dibuka. Siapa yang nak pergi ke Madain Saleh, dia atas pada Madinah lagi, utara Madinah, mungkin dalam 400 km begitu, kita akan jumpa Madain Saleh.
dia bukit-bukit batu yang ditebuk dijadikan rumah ataupun bandar. Ataupun lebih kurang macam Petra, tapi Petra lebih cantik lah. Di Jordan, siapa yang pernah pergi ke Petra, dia tebuk bukit jadi rumah. So, dia lebih kurang macam tu lah, tapi Petra lebih cantik. Ada yang Saleh itu kurang sikit. Yang kota Madian ni lagi kurang lah. Mungkin sebab dia lagi lama. Lagi lama. So, Madian ini orang Arab. Orang Arab yang ternak kambing, yang berdagang, lebih kurang macam orang Arab zaman Nabi SAW lah. Macam di Mekah, dia ternak kambing jenis berniaga, berdagang. Itu Madian. Madian. So, Nabi Musa AS daripada Mesir, dia berhijrah ke Madian. Ataupun kota bagi kaum Nabi Syuaib AS. So, Syuaib AS adalah Arab. Dan Madian ni pun mereka pun Arab. Nabi Musa datang berhijrah ke situ. Baik, itu doa yang kedua. Kita lihat doa yang ketiga, doa yang terakhir. Sebelum kita tangguhan kuliah kita pada malam ini. Siapa ada soalan-soalan yang terakhir, last minit ni boleh share dengan kita. Baik, doa yang ketiga. Baginda Musa AS dalam perjalanan ke Madian, baginda kelaparan. Kerana bekalan makanan terputus. Inilah tajuk kita pada hari ini. Tajuk sempena dengan lockdown secara total. Dalam beberapa hari ini, mungkin hari Selasa ni kan bermula. Maka mungkin ramai yang terputus. Terputus bekalan, terputus makanan. Ataupun keperluan asas yang lain kan. Pakaian ke, tempat tinggal ke, kadang terputus. Maka doa ni cukup baik. Nabi Musa AS diuji dengan benda yang sama. Benda yang sama dia diuji. Apa Nabi Musa AS baca? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baca doa ni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada kebaikan yang engkau berikan. Surah Al-Qasas ayat 24. Take note tuan-tuan dan puan, surah Al-Qasas ayat ke-24. Surah Al-Qasas ayat ke-24. Bacalah ayat ini apabila terputus bekalan makanan ataupun keperluan asas yang lain lah. Baca doa ni. Seperti Nabi Musa dia baca dalam perjalanan ke kota Madian. Ahli tafsir sepakat yang dimaksudkan di sini adalah kelaparan. Yang dimaksudkan kelaparan. Secara khusus lah kan. Secara umumnya kita kata keperluan makanan dan keperluan harian yang lain. Dalam keadaan lapar. So baginda ni dikatakan fakir sebab apa? Fakir sangat memerlukan. Fakir ni yang mana lagi teruk daripada miskin. Miskin ni mungkin dia boleh makan lah. Tapi fakir ni yang makan pun tak ada. Itu fakir. Dan segala kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain pun kita boleh minta, tak semesti kita kata macam ni. Mungkin kita kata maksudnya terdesak. Kita terdesak dalam keadaan yang sangat terdesak, bacalah doa ni. Terdesak tak semestinya makan kan. Mungkin faktor lain kan. Dalam keadaan yang terdesak mungkin kita kata breakdown. Kereta rosak kat tepi jalan. Makanan dah kenyang dah makan. Tapi balik makan tu kereta rosak pula tepi jalan. Terdesak boleh baca doa ni juga. So ia lebih umum walaupun dengan dimaksudkan di sini ahli tafsir menyebut kelaparan kan. Tapi yang menyerupai kelaparan pun boleh masuk juga. Syekh Ibn Sa'di sebut, Allah menyukai hamba yang bertawassul dengan nama, sifat dan nikmatnya secara umum atau khusus. Begitu juga Allah menyukai dia bertawassul dengan kelemahan dirinya, kefakirannya, ketidakmampuannya dalam mencapai sesuatu kebaikan atau menolak keburukan sebagaimana diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kerana ucapan ini mengandungi kerendahan dan kebergantungan diri kepada Allah, dan inilah realiti sebenar seorang hamba. Ini yang kita pesan tadi. Realiti seorang hamba, dia kena menyalahkan diri dia. Dia kena mengakui kelemahan diri dia. Dia kena menyebut dia ni seorang yang fakir.
Dia bertawassul dengan kefakirannya, ketidakmampuannya. So itu sepatutnya hamba. Jangan hamba dia sentiasa nak sombong, angkuh. Semua orang salah tapi dia seorang betul. Tidak. Dia dengan Allah Azza wa Jalla kena merendahkan dirinya. So boleh bertawassul dengan kelemahan diri. Berdasarkan tawassul Nabi Musa AS. Kita kadang duk tawassul dengan orang tu, dengan orang ni, benda tu, benda ini kan. Benda kita tak pasti. Benda yang pasti dalam Quran, kita tak mau tawassul. Ini sepatutnya tawassul Nabi Musa AS diutamakan kan, berbanding dengan tawassul yang lain. So, sepatutnya begitu. Begitu juga faedah daripada doa Nabi Musa AS. Hayakumullah Siti Esah ni, Puan Siti Esah. Surah Al-Qasas ayat 24. Tolong note untuk kita semua. Surah Al-Qasas ayat ke-24. Baik, itu juga maksudnya di sini ya. Ada orang apabila nak minta sesuatu, dia berterus terang ataupun secara halus. Ada dua kaedah orang kalau nak minta. Terus terang, terus direct. Terang-terangan minta. Ada orang yang minta secara halus yang kedua. Dan Nabi Musa AS dalam kategori yang kedua, minta secara halus. Dia tak kata, wahai Tuhanku, aku sangat berhajat kepada makanan. Tidak. Dia kata ni, aku ni seorang yang fakir, yang sangat berhajat pada kebaikan yang kau berikan. Dia kata, aku ni fakir. Dia tak tulis direct, dia indirect. Ataupun kita kata secara halus. Itu salah satu kaedah. Tak salah, dua-dua tak salah. Tapi kaedah Nabi Musa ini, dia kata lebih baik, lebih afdal. Untuk setengah kes, dia lebih afdal. Macam hari ni lah kan, contohnya saya bagi contoh. Seperti mana bila live, bukan page ni saja, page lain pun. Kadang dekat page masjid, surau, page saya sendiri. Bila kita duduk tengah live, kadang orang masuk kat bawah tu komen kan. Assalamualaikum, saya ni nak minta bantuan beras, pampers, anak saya dah ni sebagainya kan. Kadang kita pun takut. Sebab daring sangat. Daring, Mak Saleh panggil. Terlalu berani, terlalu berterus terang. Terus minta sedekah. Dekat komen, kita pun tak kenal daripada mana datang kan. Sebab tu kadang admin kita dia hide lah komen tu kan. Kadang ada hak tak hide, setengah AJK dia kata, marilah kontak masjid kami. Dekat masjid kami ada gerobok. Ada macam almari besi dekat luar daripada ataupun dekat lapangan masjid tu kan. Ada gerobok besi. Kebanyakan masjid ada. Kita pergi ambil nak. Jadi tak perlu untuk kita blast sana sini lah kan. Secara terang-terangan. Benda tu sebenarnya tak salah kalau betul. Tapi cuma orang takut ialah scam, satu penipuan kan. Jadi kita kena secara halus. Ikut saluran dia kan. Saluran kat masjid, surau, NGO ada. Zakat sebagainya. Tapi yang lebih afdal lah meminta kerja, meminta apa yang dia boleh dia buat daripada hanya direct meminta sedekah. Itu suatu yang ya kurang baiklah berbanding dengan meminta secara indirect. Admin kita apa dia tulis sebab profil dia kosong. Sekadar nak minta transfer online, nampak fake ya. So, kita tengok nampak fake kita hide je lah kan. Komen-komen yang macam ni kan. Jadi secara indirect, secara halus boleh saja kan. Saluran sangat banyak hari ni kan. Sangat banyak. Cuma kita ni nak kena ikut saluran dia. Kalau boleh, sebaiknya mintalah secara halus, mintalah kerja. Ataupun segala perniagaan yang pelbagai ada dekat media sosial ni. Jadi orang akan support kita. Orang support perniagaan lebih baik daripada support memberi sedekah. Begitu juga apabila doa Nabi Musa AS ini secara halus dalam urusan yang lain pun. Bukan saja urusan minta urusan yang lain juga secara halus, secara adab dengan kaedah cara pendekatan yang lebih halus. Kadang dalam dakwah indirect dakwah secara halus,
orang rasa lebih tertarik, berminat. Mungkin boleh aplikasi dalam dakwah. Mungkin juga boleh aplikasi dalam perniagaan. Mak Saleh panggil apa? Soft selling. Jualan yang lembut. Soft selling ni dia tak jual terus. Dia jualan secara berkias. Ataupun kadang dia educate orang dulu. Dia didik orang, lepas tu baru dia jual. So, itu juga satu pendekatan yang baik juga kan. Dia dapat ilmu, lepas tu dapat juga perniagaan. Dua dalam satu. Berniaga dan juga memberikan ilmu. Ilmu-ilmu yang lain pun kadang bila orang tengok dia ni suka share ilmu, kita beli dengan dia lah. Lepas ada orang lain beli juga kan. Orang lain jual benda yang sama, tapi kita beli dengan dia sebab apa? Sebab dia ni suka menyebarkan ilmu, dia suka educate orang. Kita tengok pun page-page Facebook hari ni yang banyak jualan, kadang-kadang lagi banyak dia punya perkongsian ilmu. Lagi banyak pada jualan dia. Jadi jualan dia pun meningkat banyak, mungkin kerana keberkatan ilmu yang dia bagi. So ini faedah-faedah yang kita boleh aplikasi daripada doa Nabi Musa AS dalam kehidupan harian kita. Wallahu ta'ala alam. Puan Siti Aisyah, kita boleh tawasul dengan kelemahan diri kita sendiri. Seperti mana Nabi Musa AS. Baik. Wallahu ta'ala alam. Nampaknya ni Puan Siti Aisyah pun ada 99 sen. Ni apa benda ni admin kita? 99 sen. Macam dia lah star. Lebih kurang macam star. Menarik benda-benda yang baru. Sampai kuliah boleh hantar star kat orang pula. Dah macam gaming pula. Jadi ini mudahan memberi semangat. Masya Allah. Itu dia bagi semangat. Masya Allah. So memberi semangat lah kepada admin kita untuk meneruskan lagi live-live yang akan datang. Masya Allah. 45 star, RM5 lah. 99, RM10. Masya Allah. Tuan-tuan puan jangan lupa untuk hantar star banyak-banyak. Mereka ni advance lah, pandai main star-star ni. Hantar star sebanyaknya kepada admin kita. Untuk sokong kita punya. Bukan saya minta saya direct. Ini indirect. Secara secara halus macam Nabi Musa AS. Minta secara halus. Bukan minta direct. Baik. Saya cukup sekadar itu kuliah kita malam ni. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kita tangguh dahulu dengan doa Nabi SAW. Dan juga tasbih kafarah. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menghampiri bulan haji yang mana ianya merupakan satu syiar yang mana ia adalah syiar agama kita. Syiar Islam yang mana dalam ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan siapa yang mengagungkan syiar Allah,
siapa yang mengagungkan syiar Allah ini, dia termasuk dalam ketakwaan pada hati-hati mereka. Oleh kerana itu kita menyambut dalam perkara ini berkaitan dengan siri korban yang akan dijalankan pada waktu itu nanti. Ia merupakan satu peribadatan di antara ibadat yang terbesar, ibadat yang mempunyai pahala yang terlalu besar di antara pahala-pahala ganjaran yang besar. Kerana peribadatan ini adalah warisan yang kita waris daripada Nabi Allah Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya demi menyambut seruan ilahi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, maka kita pun seharusnya menyambut seruan ini seperti mana Nabi Ibrahim menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dengan mengadakan korban yang perlu kita lakukan untuk Allah, untuk agama ini, yang mencari keredaan Allah. Kerana apa? Korban merupakan satu amalan di antara amalan yang mesti berasaskan dengan tauhid yang betul-betul kita lakukan kerana Allah. Jadi korban yang hendak kita lakukan ini adalah satu korban yang terbaik yang kita cuba ketengahkan kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana walaupun setengah ulama mengatakan korban ini ada wajib dan ada setengah ulama mengatakan sunat muakkad, sunat yang dituntut, namun bila dikatakan begitu pahalanya tetap besar dan jangan biarkan kita terlepas walaupun sekali kita lakukan. Dan insya-Allah dalam bab korban ini yang mana ianya merupakan sunnah Nabi kita, sunnah Nabi Ibrahim juga, yang membawa arti pengorbanan kita kepada Allah nak mendapatkan ganjaran Allah yang terbesar. Maka MKM menyediakan satu program korban yang mana untuk kita sama-sama menjalankan ataupun meraihkan untuk mendapatkan ganjaran pahala yang besar melalui saluran-saluran yang betul. Kenapa MKM menyediakan saluran korban yang akan dilakukan di Mekah dan juga dilakukan di mana tempat-tempat yang tertentu yang mana masyarakat lebih memerlukan berbandingkan dengan kita yang telah biasa